Masa J masukkan ikan ke dalam freezer, tiba-tiba ayam yang telanjang bulat tu, ayam yang dah siap disembelih tu, melompat keluar dari dalam bakul, terus berlari ke arah tasik. Tiba-tiba terdengar jeritan Kamal. Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan cerita J semasa dia kerja dekat restoran Nelayan Titi Wangsa. Bagi yang belum subscribe, please subscribe sekarang guys, dan tekan loceng notification sekali tanpa membuang masa. Jom, let's jump to Rabak Serah. Sebelum ke KL, macam-macam kerja je buat dekat Johor dan Singapura. Dari kerja ambil upah petik kopi, kerja buruh kasar, jual air tebu tepi jalan dan kerja kilang dekat Singapura. Disebabkan J suka cabaran, maka dia berhijrah ke Kuala Lumpur. Masa nak ke Kuala Lumpur tu, J ada RM15 je dalam poket. Tambang bas dari JB nak ke Kuala Lumpur masa tu RM14. Baki tinggal RM1 je. Duit tu dia guna untuk makan roti canai sekeping dengan secawan kopi O masa bas berhenti dekat Serkam, Melaka. Sampai dekat Pudu Raya dekat-dekat pukul 5 petang. 1 sen pun dia tak ada duit. Masa tu J nakal sikit. Dia tahu kalau dia minta duit memang tak dapat, tak ada siapa nak bagi. Lepas tu J pergi toilet, cuci muka sambil baca doa dalam hati. Doa supaya dikasihi tau. J pun menuju ke pondok polis Pudu Raya tu. Adalah 2 orang anggota polis bertugas dekat situ. J sorok dompet dia dekat dalam seluar dalam dan beritahu polis dompet dia tercicir. Dalam masa yang sama, J tunjuk tiket bas dari JB ke Kuala Lumpur. Polis tu bertanya, apa yang kita orang boleh tolong kau? J minta RM2 untuk tambang bas. Nak ke rumah makcik dia dekat Kampung Bandan. Naik bas mini masa tu nombor 25. Tambang baru RM50 sen. Alhamdulillah dia dapat duit tu. Kemudian dia terus turun tangga untuk ke jalan besar. Tapi RM2 mana cukup, sebab dia tak makan sejak berhenti dekat Sekam tadi. J pun menuju ke polis trafik pula. Modus operandi dengan dialog semua sama. Bayangkan dari Pudu Raya, kemudian ke Chinatown, Bas Stand Kelang dan Central Market. Dia minta duit semua dekat anggota polis. Alhamdulillah mereka semua percaya. J dapatlah dalam RM38. Dia singgah beli buah dan terus ambil bas ke Kampung Mandan. Terkejut Cik Nap tengok J, sebab tak bagi tahu pun dia nak datang. Masa tu tahun 1987. Cik Nap belum pindah ke Jalan Kokrin. J cakap nak tumpang rumah Cik Nap dalam sebulan sementara dia nak cari kerja. Rumah makcik J ni dekat dengan Padang Polo Ampang. Jadi setiap petang dia main bola dekat padang tu. Tapi kalau ada perlawanan polo, mereka tak dibenarkan main. Disebabkan J boleh main bola, dia terpilih untuk bermain dengan tim Kampung Bandan United. Majoriti pemain dari suku Bawin. Pengurus masa tu bernama Muhammad Syah Kasim, anggota polis dekat Bukit Aman masa tu lah. Dari rumah untuk ke Padang, J kena lalu ikut lombong tinggal dekat Kampung Perwira Jaya. Setiap hari kena jalan kaki. Masa tu pun dia belum ada kerja, motor pun tak ada. Satu hari tu, masa balik dari main bola, J jalan sendiri. Kawan-kawan yang lain dah balik naik motor. Dah dekat nak maghrib masa tu, J nampak ada seorang budak berjalan dekat depan dia. Jarak dalam lebih kurang 10 meter. J bercepatkan langkah nak jalan sama-sama. J bertanya, adik dari mana? Main bola bang. Duduk mana? Tu, kat lombong depan tu. Budak tu tunjuk dekat lombong. Sampai dekat kawasan lombong, dia senyum sambil melambaikan tangan dekat J. J balas senyuman budak tu. Sambil berhati, budak tu teruskan perjalanan. Astaghfirullahalazim. Budak tu berjalan atas air lombong dan hilang dari pandangan. J apa lagi? Dia lari sekuat hati sampai rumah ngam-ngam azan maghrib. Cik Nak bertanya, kau kenapa J? Masuk rumah mengah-mengah macam kena kejar hantu je. J tak menjawab. Masa makan malam, baru dia buka cerita. Menurut suami makcik J, pada tahun 70-an, ada seorang budak lelaki lemas dekat lombong tu. Dia tergelincir masa nak cuci kaki lepas balik daripada main bola. Sejak hari tu, J pastikan dia balik berteman. Ada satu hari tu, suami makcik J outstation. Dia minta tolong J hantar Cik Nap ke tempat kerja dekat Ibu Sawat, Telekom Jalan Kokrin. Makcik J masuk kerja pukul 8.30 pagi. Disebabkan mereka sampai awal, makcik dia ajak sarapan dekat kantin. Ramai pelanggan pagi tu. Kemudian J terdengar rungutan seorang pegawai wanita Telekom. Apalah kantin ni? Air buah pun tak ada.
J perhatikan banyak benda yang kantin ni tak jual. Lepas semua kaki tangan Telekom masuk office, J jumpa tauke kantin. Dia cakap nak sewa tapak dekat kantin tu. J bagi tahu dia nak jual air buah, buah potong dan jajan. Tauke kantin benarkan. Dia bagi tapak berdekatan dengan sinki cuci tangan. Malam tu J bagi tahu Cik Nap hajat dia. Cik Nap bagi J pinjam RM300 untuk buat modal permulaan. Pagi esoknya J terus ke pasar Budu, beli semua barang keperluan. Dia beli bermacam jenis kacang goreng. 5 balang besar dia beli. Kacang tu J bungkus balik dengan plastik. Sepaket dia jual 30 sen. Alhamdulillah, perniagaan J maju. Gaji bersih dia RM1,500 sebulan. Cukup mewah pada tahun 1987. Genap setahun J berniaga, dia balik kampung. J cuti 4 hari. Balik dari cuti, tauke kantin bagi tempoh seminggu untuk J hentikan perniagaan. Alasannya pihak pengurusan Telekom tak benarkan orang lain sewa dan berniaga dalam kantin tu. J pun aku. Bila makcik J dengar cerita ni, dia pun jumpa pihak pengurusan untuk bertanyakan hal yang sebenar. Rupa-rupanya itu cuma alasan untuk ambil tempat J. Akhirnya toke tu sendiri yang jual air buah dan buah potong. J memang pantang kena tipu. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan periuk nasi dia. Satu petang tu, sebelum maghrib, J ke kantin Telekom Jalan Kokrin. Masa tu kaki tangan Telekom semua dah balik. J cari kereta tauke kantin tu. Bila jumpa, J kapak ke 4 tayar kereta dia. Lepas tu dia kencing dekat pintu kereta sebelah kanan. Dia memang geram betul masa tu. Lepas tu dia terus balik. Sampai rumah dah nak masuk isyak. Nasib baik sempat solat maghrib. Keesokan petangnya, masa balik main bola, J nampak ramai orang berkerumun. Tiba-tiba tauke kantin tu bersuara, "Tu dia, budak kurang ajar tu dah balik. Tak ada orang lain lah yang berani buat. Ini mesti kerja dia." Rupanya dia dah tahu yang J pecahkan tayar kereta dia. 2 orang anak buahnya datang ke arah J. Tapi mereka berdua ditahan kawan-kawan tim bola J masa tu. Kawan-kawan J nak tahu apa kesalahan dia. J mengaku memang dia yang buat dan ceritakan kenapa dia buat macam tu. Kemudian kawan J bersuara, "Langkah mayat kami dulu sebelum kamu pukul J. Kamu tipu dia. Kamu nak pukul dia. Kamu tu yang patut kena pukul. Untung dia tak kapak kepala kamu. Jaga kau budak. Tak dapat cara kasar, cara halus kami buat." Malam tu J kena bebel sebab kapak tayar kereta tauke kantin tu. J diam je sebab memang perbuatan dia tu salah. Dia mula terfikir nak cari tempat tinggal baru. Memang dulu bercadang nak tumpang sebulan je. Tapi disebabkan Ijat, anak makcik dia ni rapat dengan J, Cik Nap suruh duduk je dekat rumah dia. Ijat masa tu baru umur 7 tahun. Adik dia Amy berumur 2 tahun. Mereka dua beradik je. Keesokan harinya J ke rumah abang dia dekat AU3 Keramat. Dia cakap nak tinggal dengan abang dia. Abang dia cakap boleh, tapi J kena tidur dekat ruang tamu sebab rumah tu ada 2 bilik je. J pun setuju. Malam tu J beritahu makcik dia yang dia nak pindah. Makcik J berkata, "Suka hati kau lah J. Nanti kalau dekat Keramat tak okey, kau duduk sini balik." Pagi esoknya abang J datang ambil dia. J tidur seorang dekat ruang tamu. Pakaian dia diletak dalam almari abang dia. Masa tu J tak ada kerja lagi. Sejak keluar dari kantin tu, dia hanya kerja part time dekat mana-mana kedai makan. Hujung minggu kalau ada pertandingan bola sepak dekat Stadium Merdeka, J jual burger. Dekat luar stadium ada pembekal burger. J beli burger 1.50 sen, jual kat dalam stadium RM1. Burger masuk bakul, gantung dekat bahu. Separuh masa kedua jual murah, 50 sen satu. Ambil modal je. Sebab kalau jual RM1, penonton tak nak beli. Lepaslah duit makan untuk seminggu. Satu hari tu J terbaca ikan kerja kosong yang ditampar dekat pondok telefon, kerja pengawal keselamatan. J pun pergilah temuruga dekat Jalan Imbi. Soalan yang ditanya senang sangat. "J, katalah awak tengah berkawal dekat depan bank. Awak nampak perompak bersenjata pistol sedang menuju ke bank. Apa awak buat?" "Saya larilah. Buat apa nak tunggu? Perompak bersenjata pistol. Saya ni awak bagi cota je. Bank ada insurans." Dia ketawa sambil berkata, "Okeylah, lusa awak boleh mula kerja." Zaman tu semua uniform pengawal keselamatan berwarna merah. Cuma syarikat je berbeza. Hari pertama bekerja, J ditugaskan di bangunan Arab Malaysian Bank, shift malam. Jadual kerja pukul 7 malam sampai 7 pagi, 12 jam kerja. Giliran dia kunci jam ialah pukul 12 malam. Naik lift ke tingkat atas sekali, kemudian turun ikut tangga dan kunci di setiap tingkat. Mula-mula tak ada rasa takut.
Sebab laluan tangga dan dengan lift memang terang. Hinggalah sampai dekat kafeteria, J terdengar troli ditolak dan bunyi gelas berlaga. Dia pun pergilah jenguk. Mungkin staf kafeteria belum habis kerja. Sampai depan pintu kafe tu, dia jenguk ke dalam ikut celah pintu. Dia nampak troli bergerak macam ditolak seseorang, tapi tak ada sesiapa pun dekat situ. Apa lagi, dari tingkat 7 tu dia terus turun sampai ke tingkat bawah. Sampai bilik kawalan, J buka uniform dan serahkan cota pada staf yang bernama Musa masa tu. J cakap dia nak balik. Belum sempat Musa tanya apa-apa, J dah start motor dan terus belah. Dia singgah minum dekat medan selera Jalan P. Ramlee. Masa bayar tu, J tanya pekerja dekat situ kalau ada kerja kosong. Pekerja tu berkata, ada dik, tapi bukan dekat sini, dekat restoran nelayan Titi Wangsa. Kalau adik nak kerja, esok jumpa Kak Ida dekat sana dalam pukul 2 petang. Esoknya pukul 2 petang, J dah terpacak dekat sana. Selepas berbincang dengan pihak pengurusan dekat sana, J diterima kerja sebagai pembantu dapur. Dia setuju. Masalah baru pula timbul. Tak ada bas nak ke sana pula. Minggu pertama kerja, J beralik dari rumah dekat Keramat. Sehinggalah kawan sekerja bernama Nafis ajak tinggal dengan dia dekat flat Sungai Baru dekat Kampung Baru KL. Setiap hari dia tumpang Nafis naik motor. Pada satu hari tu dia cuti. Dia hantar J pergi kerja dan janji akan ambil masa dia balik nanti. Masuk kerja pukul 3 petang, balik pukul 9 malam. Kak Ida berkata, J, tadi Nafis call, dia tak boleh jemput kau. Dia lupa letak kunci motor dia dekat mana. Masa balik kerja tu, J tunggu jugalah kalau ada staf yang naik motor seorang. Tapi semuanya naik berdua. Berjalanlah dia seorang-seorang. Sampai dekat ujung tasik, J perasan ada kelibat orang berjalan dekat belakang dia. Kemudian bunyi macam orang berjalan pakai terompah. Makin lama makin kuat bunyi terompah. Dia hentak ke jalan. J berhenti jalan, bunyi terompah tak kedengaran. Bila dia melangkah je, bunyi terompah tu datang balik. J berhenti, tenangkan diri dan baca sesuatu. Habis baca je, terdengar bunyi mengilai diikuti bunyi benda jatuh dekat dalam tasik tu. J teruskan perjalanan sampai ke Jalan Pahang. Dia duduk dekat bus stop kejap. Dia ingatkan dekat dari restoran ke Jalan Pahang. Tak lama kemudian ada teksi berhenti. Tanya nak ke mana. Dia cakap nak pergi flat Sungai Baru, Kampung Baru. Pemandu teksi tu kata RM10. J setuju. Masa tu buka pintu je dah 7 sen. Teksi warna hitam kuning tu. Sampai rumah, J mandi dan terus tidur. Esok paginya, J terbabas solat subuh. Dekat pukul 8 baru dia bangun. Letih sangat kot rasanya. Kerja 10 jam, balik jalan kaki dekat 1 kilometer. Kemudian Hafiz ajak dia sarapan pagi dekat Jalan Raja Alang tu. Dia makan nasi lemak, J makan lontong. Tiba-tiba akak toki tu tegur dia. Hai dik, besar harimau kau bawa? Sorok sikit. J buat pekak je. Masa tengah makan tu, J perasan 2-3 kali dia pandang J. Lepas tu J kata dalam hati, kau pandang lagi sekali, siap kau. Bila J perasan dia pandang, J terus toleh dekat dia. Mata bertentang mata. J terus baca mentera Bugis. Tak senang duduk dia. Asyik pandang J je walaupun tengah sibuk bungkus nasi lemak pelanggan. Ambil kau, nak sangat pandang aku. Pandanglah puas-puas, kata J dalam hati. Bila dah tak ada pelanggan, dia datang dekat meja dan berkata, adik buat apa dekat akak ni? Akak nampak ada harimau ikut saya. Takkan akak tak tahu saya buat apa? Akak kan hebat. Nafis kehairanan. Akak tu bengang je. J nampak tangan akak tu menggigil. Dalam hati, J baca sesuatu dan tiup perlahan ke mukanya. Dia tunduk diam sekejap. Sebelum balik, J suruh dia sapu muka dengan air yang dah dia jampikan dengan doa. Dalam perjalanan pulang tu, Nafis sibuk tanya hal tadi. Dia cakap sampai rumah nanti baru dia cerita. Bila sampai rumah, J tak cerita pun. Dia cakap malam nanti baru dicerita semuanya. Macam tu lah rutin J setiap hari. Setiap kali off day, dia lepak ruang bujang abang dia. Dekat situ pasar malam setiap hari Isnin malam Selasa. Rumah abang J ni tingkat bawah sekali. Kadang-kadang kalau malas nak keluar, dia beli juadah pasar malam ikut tingkap rumah je. Ada satu hari tu, J teringin nak makan yon tofu. Memang dia tak pernah makan pun. Abang J pun ajak lah keluar ke pasar malam. Pasar malam tu memang ramai orang. Jalan sempit, boleh berlaga punggung lah kata orang. Tiba-tiba J terlanggar bucu meja peniaga air jagung. Bergoyang meja, 1 tong air dia tumpah. Peniaga tu terus marah. Kepala J kena ketuk dengan gayung cedok air tu. Abang J apa lagi, dia naik angin lah. Makan penampar peniaga tu. Jadi kecoh kejap. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Budak, kau lagi? Elok sangatlah jumpa dekat sini. Bila J toleh je, rupa-rupanya anak buah pakcik kantin tu. Dia berkata lagi, dulu kau kerjakan kereta pakcik aku, hari ni air jagung adik aku pula.
Geng-geng pasar malam yang ada jadi batu api. Abang J nak ganti balik. Dia bagi duit RM100 dekat peniaga tu. Tapi peniaga tu cakap tak cukup. Abang J berkata, kau nak aku ambil, tak nak sudah, aku ada 100 je. Abang J terus tarik tangan dia keluar dari pasar malam. Sampai dekat kawasan playground, mereka berdua dah dikepung. Abang J berkata, kau berani tak? Hadap je lah bang. J tengok abang dia dah buka gerak langkah perguruan wali suci ajaran almarhum Mahaguru Andi Bastiah. Sudah, ada yang muntah darah nanti, kata J. J pun baca hizib ilmu cermin dengan tujuan pulangkan balik jurus yang dihantar. Terpaksa gunakan hizib ni sebab 3 orang dari mereka dah mula buka jurus untuk serang mereka. Kalau dia berniat nak membunuh, buruklah padahnya. Disebabkan tak sabar, seorang dari mereka datang serang gunakan sebatang kayu. Dalam jarak 3 meter nak sampai, dia melambung ke belakang. J berpesan, bang, kumban je, jangan potong usus. Kalau berniat potong usus perut, memang jadi arwah lah. Melihat kawannya terpelanting, mereka bertiga melepaskan jurus serentak. J memang dah pagar dengan hizib yang dibaca tadi. Tiba-tiba mereka semua jatuh terduduk mengerang kesakitan sambil pegang perut. J terus mendekati mereka dan berkata, abang semua, saya minta maaf. Panggil guru abang ubatkan. Ni ilmu abang makan tuan, guru abang je boleh ubatkan. Abang J terus ajak balik. Tinggalkan mereka berempat dekat situ. Jiran-jiran yang lain sibuk tanya apa yang jadi. Abang J tak jawab apa pun. Malam tu tak jadi nak makan tofu. Dekat rumah Abang J masak Maggi untuk mereka berdua. Masa makan Maggi tu, Abang J beritahu dia belajar wali suci tahun 82 dekat Benut. Masa Mahaguru Andi Bastiah lantik Haji Isa Ahmad jadi guru muda. Haji Isa tu orang kampung J juga. Abang J tahu J ada belajar silat, tapi dia tak tahu siapa guru dia. J rahsiakan. Keesokan paginya, sebelum pergi kerja, dia singgah dekat Pertama Komplek. Dia cadang nak beli kasut hitam jenama Alice. Tepat pukul 10 pagi, dia dah berdiri dekat depan pintu masuk tu. Sebaik saja pintu dibuka, dia terus ke tingkat 1. Dia biasa beli kasut dekat kedai Campbell Shoes House. Sampai dekat sana, kedai baru je nak buka. Pekerja tengah kemas kedai. J tunggu mereka siap baru dia masuk. Tiba-tiba, J disapa oleh seorang pekerja. Budak baru ni, kata J dalam hati. Ya encik, nak cari kasut apa? J beritahulah kasut yang dia nak, tapi saiz 9 tak ada stok. Pekerja tu suruh J tunggu kejap sebab dia nak tanya cawangan lain. Mana tahu ada. Alhamdulillah, kasut Alice saiz 9 ada. J bersuara, you staff baru ke Moy? Ya encik, saya kerja sambilan je, masih belajar tingkatan 5. J tengok ada fail berisi soalan contoh bahasa Malaysia dekat atas meja bersebelahan kaunter pembayaran. J berkata, you nak saya ajar bahasa Malaysia? Kalau keputusan SBMBM encik dapat A, saya nak. Kalau teruk, saya tak nak. Baik, esok saya tunjuk sijil SPM saya. Nama saya J. Nama saya Atina. Kalau macam tu, saya panggil Abang J lah. Boleh je. Okeylah Atina, nanti kita jumpa ya. Hari Sabtu, pukul 10 pagi, J dah sampai Pertama Komplek. Dia bawa sekali salinan keputusan SPM dia. Nak tunjuk dekat Atina yang dia memang dapat keputusan cemerlang subjek BM. Sebaik saja J sampai dekat kedai dia, Atina berkata, Abang J, hari ni nak beli kasut apa? Tak nak beli kasut, nak tunjuk dekat you keputusan SPM abang. Betul ke abang nak ajar saya? Atina macam tak percaya. Bila dia nampak kesungguhan J, dia pun setuju. Disebabkan masa tu cuti sekolah, hari-hari dia kerja, tapi dia minta masuk pukul 2 petang sampai 10 malam. Bos dia benarkan. Keesokan harinya, J mengajar dari pukul 11 pagi sampai pukul 1 petang. Mengajar dekat wakaf tepi Tasik Titi Wangsa tu. Disebabkan setiap hari dia ada dekat Tasik Titi Wangsa tu, majoriti pekerja taman kenal J dengan Atina. Mula-mula mereka ingat J dengan Atina ni pasangan kekasih. Tapi bila mereka nampak J mengajar, baru mereka faham hubungan sebenar mereka berdua. Masa tu Atina umur 18 tahun, baru ambil SPM. Sebab zaman tu ada kelas peralihan setahun. Disebabkan setiap hari berjumpa, jadi mereka makin mesra. Dari kemesraan itulah timbul rasa sayang. Sayang sebagai kawan baik. Mereka saling menghormati. Kalau hari Ahad, J kena tunggu dia depan gereja sebab dia ahli choir gereja tu. Kalau hari Jumaat pula, Atina sanggup tunggu J dekat luar masjid. Sebab lepas habis solat Jumaat, baru J hantar dia pergi kerja. Masa musim peperiksaan SPM, J langsung tak kontak Atina. Bila dah tak mengajar, J hari-hari buat overtime lah. Masuk pukul 10 pagi, balik pukul 12.30 malam. Pada satu hari tu, J balik lewat sebab ada birthday party sampai pukul 12.30 malam. J tak keluar ikut jalan Temerloh,
tapi keluar ikut jalan Pahang. Dia janji dengan kawan nak makan sup kambing dekat jalan Doresami. Sampai je dekat kawasan simpanan kuda, J tengok ada kabus tebal dekat depan dia. Lampu motor macam tak boleh tembus kabus tu, dan kabus tu membentuk lembaga yang sangat besar. J berhentikan motor tapi tak padam enjin. Dia perhatikan kabus tu datangnya dari arah tasik. J pun baca ayatul kursi dengan 9 wakaf, diikuti dengan doa menghindar syaitan. Tak semena-mena kabus tu hilang. J pun teruskan perjalanan, tapi dia tak jadi pergi jalan Doresami. Dia terus balik ke rumah. Sebab J bagi tahu kalau sampai pukul 1 pagi dia tak datang, maknanya dia terus balik rumah dah tu. Keesokan harinya, J tanya dekat pekerja taman tentang perkara misteri dekat kawasan tasik tu. Pekerja tu cakap dia pernah nampak orang mendayung perahu dekat tasik tu pukul 11 malam. Sedangkan waktu tu dah tak ada penyewaan perahu. Yang seorang lagi ternampak budak-budak berenang pukul 1 pagi. Nasib baik dia tak tunjukkan muka. Selang beberapa minggu kemudian, keputusan SPM diumumkan. Malam tu J telefon Atina sebab nak tahu keputusan SPM dia. Alhamdulillah dia dapat cemerlang subjek BM. Esoknya sebelum pergi kerja, J singgah dekat kedai dia dan ucapkan tahniah kepada dia. Atina pun ucapkan terima kasih sebab sudi ajar dia. Sebelum J keluar kedai, Atina hulurkan beg dan berkata, "Bukalah tengok, Adidas Rom you bagi abang. Ni hadiah buat abang sebab sanggup jadi cikgu saya selama 6 bulan." J terkejut. Itu memang kasut idaman dia, tapi belum cukup duit nak beli. Sebaik saja J sarung kasut nak pergi kerja, Nafis berkata, "Wah, kasut baru nampak. Banyak duit kau. Gaji tak keluar lagi dah shopping." Atina hadiahkan, "Kau ni taklah handsome mana. Macam mana Amu itu boleh suka kau? Mesti kau ada baca-baca ni. Ajarlah aku sikit. Aku kosong, tak ada belajar apa-apa." J berjanji akan ajar lepas balik kerja. Masa J masih bersekolah, dia rajin bergaul dengan orang-orang tua dekat kampung dia. Minta macam-macam petua. Bila dah minta macam-macam petua tu, mentera doa pengasih dan pendinding diri pun diajar. Hari tu Nafis tumpang J pergi kerja sebab road motor dia mati. Motor J pula road ada, tapi lesen motor dia tak ada. Memang dia tak ada lesen motor sampai sekarang ni. Tapi lesen kereta dia ada lah. Sampai tempat kerja, mereka berdua ke outlet masing-masing. Minggu tu J ditempatkan dekat Indonesian Section, kena tolong chef baru dari Medan. Orangnya tinggi tapi dia lelaki lembut. Nama Yunus tapi disuruh panggil Mami. J suka kerja dengan dia. Tak kedekut ilmu masakan, tapi mulut dia mengalahkan perempuan. Maklumlah lelaki lembut kan. Satu je J tak berapa berkenan dengan perangai dia. Tangan dia suka meraba. Kali pertama J biarkan je lah. Kali kedua terus J cekak leher dia. Bila J bagi amaran, baru dia tak berani buat lagi. Sejak hari tu dia kurang mesra dengan J. Satu petang tu, dia beritahu J suruh ajak Nafis dan beberapa kawan untuk makan dekat Indonesian Section. Dia nak masak satu menu istimewa untuk mereka. Mereka pun datanglah ke tempat chef tu. Ada 2-3 menu yang memang J tak pernah makan. Macam biasa, kalau J makan dekat mana-mana, Bismillah 5 mesti dia akan baca. Selepas J rasa gulai yang dihidangkan, dia rasa teramat loya. J bangun, terus kesingki dan muntah. Tapi tak banyak. Bila J toleh ke arah Mami, dia cepat-cepat palingkan muka. Kawan-kawan yang lain makan dengan penuh berselera. Nafis bertanya, "Kenapa J? Kau berhenti makan?" "Perut aku masuk angin. Aku sambung kerja dululah." Guru J pernah cakap, kalau kita amalkan Bismillah 5, InsyaAllah makanan yang haram, yang syubhah, yang kotor atau ada unsur-unsur sihir, secara automatik tekak tak boleh terima. Dengan syarat yakin dan istiqamah dengan amalan tu. Sejak kejadian tu, J tak makan apa-apa yang dia masak. Selepas seminggu dekat Indonesian Section tu, J ditempatkan di local section. Dekat section ni semua masakan Malaysia ada. Masakan Melayu, Cina dan India. Alhamdulillah, dalam masa 10 bulan J dah boleh masak kebanyakan menu dekat situ. Bulan tu gaji J naik. Gaji masa tu tak mahal mana pun, cuma RM450 sebulan. Tapi selalu dia dapat tip kalau pelanggan happy dengan kualiti makanan dan layanan. Ada satu malam tu J dapat special request dari pelanggan. Pelayan tu cakap ada satu family Cina nak makan mi bandung muah. Dalam menu tak ada mi bandung muah. Buat untuk 2 orang makan, kena buat jugalah. Mereka order set nasi dengan ikan siakap oriental sauce, sayur campur dan mi bandung. Tak lama kemudian, Kapten restoran cakap customer nak jumpa. J risaulah customer komplain tak sedap. Tiba-tiba, customer yang tutup muka dengan menu berkata, "Abang J,
Mi bandung sedap. Rupa-rupanya Atina datang dengan family dia. Mereka semua suka dengan kualiti makanan. Sebelum balik, Abang Atina hulur dekat J Ampau sambil ucapkan terima kasih sebab ajar adik dia bahasa Malaysia. Lepas mereka balik, J buka sampul lampau tu, RM50. Terkejut J, cukup besar sebagai tip masa tu. Tiba-tiba J disapa dari belakang. J, esok kau boleh temankan Kamal pergi pasar tak? Abang Din emergency leave. Abang dia meninggal. Keesokan paginya, pukul 4 pagi, J dah hadir dekat pasar Cokit. Dia bawa motor Honda C70 dengan bakul besar dekat belakang. Ayam, daging dan ikan J bawa. Kamal pula bawa barangan kering dan sayur-sayuran. Barang-barang dah order malam tadi, datang terus ambil je. Sampai restoran lebih kurang pukul 4.30 pagi. Kamal bawa barang-barang kering pergi store. J pula bawa ayam, daging dan ikan ke freezer. Masa J masukkan ikan ke dalam freezer, tiba-tiba ayam yang telanjang bulat tu, ayam yang dah siap disembelih tu, melompat keluar dari dalam bakul, terus berlari ke arah tasik. Tiba-tiba terdengar jeritan Kamal, "Hantu!" Kamal berlari ke arah J sambil menjerit, "Hantu, hantu, hantu!" Rupa-rupanya dia pun nampak ayam tu berlari ke arah tasik. J tengok muka Kamal dah pucat teruk. Dia terduduk dekat tepi freezer tu. J tenangkan dia sambil berselawat. Dia ambil air mineral dalam peti ais dan bacakan Al-Fatihah 1 kali, selawat syifah 3 kali dan pakul. Kemudian ditiupkan ke dalam mulut botol. Lalu J basuhkan muka Kamal. Lebihnya J suruh dia minum. Alhamdulillah, dia beransur tenang. Selepas solat subuh pagi tu, mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sampai rumah, J terus sambung tidur. Sampailah Nafis kejutkan dia pukul 10 pagi. Lepas mandi tu, J panggil Nafis masuk bilik. J bagi dia pilihan, nak doa khusus untuk seorang atau orang ramai. Nafis kata mana-mana. Dia nak doa khusus untuk calon isteri dia je. J tanya dia, dah ada calon ke belum? Dia kata belum. Jadi J suruh dia amalkan surah Yusuf ayat 4. Sebelum keluar rumah, bacakan ayat tu 3 kali pada air zam-zam, air mineral atau air paip. Lepas baca, tiup dekat air dan sapu rata ke muka 3 kali. Lepas tu niat dalam hati semoga dengan keberkatan surah Yusuf Allah makbulkan hajat dia. Tapi niatkan juga supaya yang jatuh hati tu perempuan yang cantik, taat pada agama, sihat tubuh badan dan keturunan yang baik-baik. Jangan amal tanpa niat macam tu. Nanti bosia perempuan jahat jatuh cinta pula. Bila dah niat macam tu, insya-Allah Allah akan temukan dengan yang baik-baik. Nafis bertanya, ada pengeras tak J? Ada, pengerasnya Levi's 501, kasut Dr. Martin. Okey, hujung bulan ni aku bagi kau jeans, bulan depan Dr. Martin. Bila J cakap dia bergurau, baru nampak lega muka dia. Diam tak diam, dah setahun J kerja dekat restoran nelayan Titi Wangsa tu. J suka tempat tu, cantik dan mendamaikan. Cuma waktu malam kadang-kadang menyeramkan. Maklumlah, Tasik ni bekas lombong, memang tempat tinggal benda-benda gaib ni. Setakat usik-usik ketuk pintu dapur, tarik kursi meja tu dah biasa sangat. Nak pula dari waktu senja sampai lewat malam tu, ada seorang staff tu kena pun menyeramkan. Hantar makanan dekat meja yang tertulis dekat order. Bila sampai dekat meja tu, customer tu cakap dia baru sampai, belum ambil order lagi. Tapi menu yang dihantar tu, itulah yang dia nak order. Siapa yang order untuk dia tadi? Alhamdulillah, sepanjang J kerja dekat situ, dia tak pernah nampak wajah yang menakutkan. Setakat nampak ayam telanjang bulat tu lari dan kabus tebal tu, J tak seram sangat. Jangan wajah hodoh mengerikan dan menjijikkan muncul depan dia sudah. Yang tu memang dia seriau. Apa-apa pun banyak benda yang J belajar dekat situ. Hampir 2 tahun dekat KL, macam-macam pengalaman dia dapat, macam-macam ragam orang dia jumpa. Sejak Atina datang ke restoran, J belum sempat lagi jumpa dia. Jadi masa J cuti, dia singgah ke kedainya waktu makan tengah hari. Mereka makan dekat food court pertama komplek tu. Masa makan tu, J cakap nak hantar Atina balik rumah bila dah habis kerja nanti. Lepas makan, J terus ke Mercinda Motor dekat ground floor pertama komplek tu. Dia beli helmet baru untuk Atina pakai malam nanti, sebab segan nak bagi dia pakai helmet hapak tu lagi. Malam tu J sampailah awal sikit. Sementara tunggu Atina habis kerja, J ke tempat main bilat. Masuk cuma untuk dengar lagu je. Masuk duit 50 sen satu lagu. Pukul 10 malam, Atina dah turun. J ajak makan dulu dekat food court Medan Mara. Makanan sedap dan servis cepat. Pelayan siap ada yang pakai kasut roda lagi. Lepas makan malam tu, dia terus hantar balik. Sampai dekat rumah dia dah dekat pukul 12.30 malam. Masa Atina turun dari motor, J perasan ada beberapa orang remaja perhatikan mereka berdua. J buat tak peduli je, sebab mungkin mereka tu semua jiran-jiran Atina. Dekat situ kediaman semua tanah lot, jadi rumah agak rapat dengan rumah yang lain. Lepas hantar Atina tu, J terus keluar dari situ. Sampai dekat depan tokong Cina sebelum simpang keluar ke Jalan Pahang, beberapa motor potong dan halang perjalanan dia. J tengok semua masih remaja lagi, mungkin sebaya Atina. J bersuara, kenapa you all tahan saya? You siapa bawa Alin keluar?
Dia cakap lah dia tak bawa keluar, cuma hantar dia balik je. Kalau tak percaya tanya Athena sendiri. Macam-macam soalan dia tanya, semua je jawab. Tapi mereka macam tak puas hati lagi. Jay seboleh-bolehnya tak nak bergaduh, tapi cara mereka tanya dan provoke Jay memang nak cari gaduh. Sambil turun dari motosikal tu, Jay bertanya, "You all mau apa sebenarnya?" Jay dah mula hilang sabar. Kemudian dia menjauhkan diri sejauh mungkin. Sambil tu Jay baca sesuatu. Tiap satu bacaan perlu tahan nafas. Alhamdulillah, kesemua remaja tu kelihatan tak selesa. Ada yang pegang peha, ada yang pegang lutut, dan akhirnya mereka semua terduduk seolah-olah tak boleh berdiri. Jay tak tergamak nak cederakan budak-budak mentah macam mereka. Dia cuma mohon izin Allah lumpuhkan mereka untuk sementara waktu je. Selepas Jay pastikan mereka betul-betul dah tak boleh bergerak, dia pun mendekati mereka dan berkata, "InsyaAllah lagi 5 minit you all semua boleh bangun. Saya balik dulu." Jay pun terus balik rumah. Keesokan harinya, Athena bertanya ada tak sesiapa jumpa dia malam tadi. Jay cakap ada, tapi dia tak ceritakan secara detail. Malam tu Athena nak jumpa Jay. Jay berkata, "Kita jumpa hari Sabtu lah. Sabtu abang off. Malam ni balik lambat." Athena bersetuju. Jay pergi kerja awal hari tu. Pukul 12 dah ada dekat dapur, walaupun shift dia pukul 3 petang sampai 11 malam. Malam tu Jay ditempatkan dekat Western Section. Kerja dia senang sikit berbanding Local Section. Tugas Jay cuma buat alakat untuk lamb chop dengan chicken chop. Masa tengah sibuk buat persiapan, Jay dengan Hafiz dipanggil pengurus restoran. Dia berkata, "Korang berdua duduk kampung baru kan? Kita ada staf baru. Dia duduk kampung baru, tapi tak ada transport. Saya nak salah seorang dari kamu berdua bawa dia ke tempat kerja sementara hostel siap." Masa tu hostel dalam proses pembinaan, dijangka siap dalam masa sebulan. Jay dan Hafiz dibawa jumpa staf baru yang nak tumpang mereka pergi kerja tu. Pengurus tu berkata, "Kenalkan, ni Nur Hayati, staf baru kita." Jay ingatkan dia lelaki, rupanya perempuan. Pengurus cadangkan Noh tumpang Jay pergi kerja dengan alasan motor Nafis agak buruk sikit. Bermula keesokan harinya, Jay bawa Noh ke tempat kerja. Jay duduk dekat flat Sungai Baru. Dia duduk dekat Jalan Khatib Koyan. Hari-hari dia pergi kerja dengan Jay. Masa Jay jumpa Athena, Jay bagi tahu Athena tentang tugasan baru yang pengurus bagi. Alhamdulillah, dia memahami. Hinggalah pada satu hari, Jay rasa ada sesuatu tak kena. Masa tu Noh balik kampung dekat Felda Soeharto, Selangor. Selama 2 malam, Jay asyik teringat dekat dia je. Jay menyumpah dalam hati, celaka budak perempuan ni, aku tolong dia, dia pula main benda kotor. Firasat Jay kuat mengatakan Noh bomohkan dia. Malam tu habis kerja, Jay terus ke rumah sewa Noh dekat Jalan Khatib Koyan tu. Bila Jay ketuk rumah dia, yang buka pintu makcik dia. Jay cakap dia nak jumpa Noh. Makcik dia tak izinkan sebab dah tengah malam. Jay berkata, "Kalau makcik tak bagi jumpa dia, saya pecahkan pintu ni nanti." Akhirnya dia benarkan Jay masuk. Sebaik saja Noh keluar dari bilik, Jay bertanya, "Kau buat apa dekat abang Noh? Abang tahu kau bomohkan abang, betul tak?" Bila Jay terus asak dengan soalan yang sama dan ugut akan buat kecoh, akhirnya dia mengaku. Dia kata dia sukakan Jay, tapi terpaksa guna bomoh sebab Jay dah ada girlfriend Cina. Beristighfar panjang makcik dia. Makcik dia minta Jay tolong pulihkan Noh, biar dia tak suka kat Jay lagi. Jay berkata, "Makcik, ni dah terbalik. Dia yang buat saya pula kena ubatkan dia. Makcik tahu kau tahu sikit-sikit, tolonglah." Kemudian Jay minta segelas air paip. Dia bacakan selawat dan mentera Jawa, lalu hembuskan dekat air tu. Kemudian Jay suruh Noh minum dan basuh muka. Jay berkata, "Mulai esok pandai-pandailah kau pergi kerja." Jay start motor dan terus belah dari rumah tu. Bila Jay ceritakan hal tersebut pada Athena, dia suruh Jay berhenti kerja. Dia tak nak ada orang ketiga ganggu hubungan mereka. Jay pun hantar surat berhenti kerja, notis 24 jam. Selepas berhenti kerja tu, Jay dapat tawaran kerja dekat Hebat Catering. Dia dihantar ke cawangan Frame Kepong. Kerja dekat Frame ni dari tahun 89 hingga 91. Semasa bercinta dengan EU, Jay masih lagi berhubungan dengan Athena. Mereka berkawan rapat tapi tak bercinta. Mereka cuba bercinta tapi gagal. Maaf lah guys, sebab tak banyak unsur-unsur gaib, sebab tasik cincin wangsa tak sekeras macam Frame tu. Okey sahabat semua, kita bersambung di video akan datang. Yang mana belum subscribe tu, boleh subscribe dan tekan lonceng notification sekali. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.